Sejak dari awal, Ummah telah mempersoalkan kewajaran untuk diadakan inkuest terhadap kes kematian Allahyarham Muhammad Adib, memandangkan pihak polis sudah menyelesaikan siasatan dan mengklasifikasikan kes ini sebagai kes bunuh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Pihak tertuduh, 4 orang semuanya, telah dikenal pasti dan ditangkap. Namun malangnya kemudian dilepaskan dengan ikat jamin oleh pihak polis. Di mana keberadaan mereka ini tidak dapat dikenal pasti sehingga hari ini. Yang kedua, kebimbangan Ummah jelas terbukti apabila keputusan inkuest seolah-olah sudah disusun aturkan lebih awal supaya menampakkan bahawa kes ini bukan lagi kes bunuh tetapi kemalangan. Ini disahkan apabila pejabat peguam negara telah memfailkan affidavit menyatakan Allahyarham Muhammad Adib tidak dipukul. Walaupun masa ketika itu inkuest masih lagi berlangsung. Ummah mengesyaki seolah-olah ada konspirasi oleh pihak tertentu bagi menentukan keputusan inkuest. Yang ketiga, semalam 27 bulan Mei 2019, kebimbangan Ummah lebih terselah apabila diberitakan peguam yang mewakili KPKT dan pihak bomba iaitu Saudari Shazlin Mansor menarik diri secara tiba-tiba walaupun inkuest masih berjalan. Menurut sebahagian laporan media sosial, penarikan ini adalah disebabkan oleh faktor keselamatan. Boleh refer, saya ada bawa sini Malaysia Kini, ada Astrawani, ada Berita Harian, Sinar Harian, semua ada, boleh rujuk. Keempat, penarikan diri peguam Shazlin Mansor ini menimbulkan banyak persoalan daripada jawapan yang perlu dijawab. Antaranya, pertama, kenapa penarikan diri ini berlaku di saat-saat akhir inkuest yang dikatakan akan berakhir tidak berapa hari lagi? Itu soalannya. Kenapa sekarang? Kedua, kenapa dikatakan alasan penarikan diri ini adalah disebabkan faktor keselamatan? Adakah ada unsur-unsur ugutan yang diberikan kepada Saudari Shazlin Mansor? Kenapa pihak keselamatan tidak mengambil tindakan untuk melindungi beliau kalau benar perkara itu menimbulkan isu keselamatan terhadap Saudari Shazlin Mansor? Ketiga, dimaklumkan juga dalam media sosial, arahan menarik diri oleh peguam Shazlin Mansor adalah hasil dari sepucuk surat dari pihak tertentu. Kita nak tahu siapa yang menulis surat ini. Keempat, Saudari Shazlin Mansor juga menyatakan pengunduran diri beliau setelah beliau bertemu dengan Menteri KPKT iaitu YB Zuraidah. Jadi rakyat nak tahu apakah arahan YB Zuraidah kepada peguam dan siapa pula yang mengarahkan YB Zuraidah supaya meminta Shazlin Mansor menarik diri. Sebab kalau kita tengok di sini dalam laporan Malaysia Kini semalam, YB Zuraidah menyatakan bahawa melalui teks mesejnya iaitu beliau diarah untuk batalkan penglibatan Shazlin Mansor. Kelima, adakah pihak peguam negara terlibat dalam penarikan diri Shazlin Mansor dan adakah di sana berlaku salah guna kuasa oleh pihak peguam negara? Keenam, kenapa Menteri KPKT membuat kenyataan secara tiba-tiba bahawa peranan peguam Shazlin Mansor adalah redundant dengan peranan pihak peguam negara, walhal selama ini ia tidak dipersoalkan? Kalau betul redundant, sepatutnya awal-awal lagi dah diserahkan pada peguam negara. Kenapa dikatakan dah nak habis baru dikata peranannya adalah redundant? Ketujuh, adakah penarikan diri peguam Shazlin Mansor ini akan menyebabkan bukti dari saksi utama pihak Allahyarham Muhammad Adib iaitu perunding kanan patologi forensik di United Kingdom, Profesor
Dr. Shahrum Abdul Wahid tidak lagi boleh dijadikan bahan bukti. Jika benar, maka ia jelas membuktikan memang keputusan inkuest sudah dibuat awal, walaupun bukti yang diberikan oleh Profesor Dr. Shahrum secara saintifik membuktikan Allahyarham tidak ada langgar, tetapi sebaliknya dipukul. Ummah dengan itu bagi pihak rakyat keseluruhannya dengan ini menuntut: pertama, jika ada surat yang mengarahkan penarikan diri Peguam Syazli Mansur, maka surat itu hendaklah didedahkan supaya rakyat tahu siapa yang menulis dan atas sebab sebenar kenapa penarikan diri itu berlaku. Kedua, mendesak supaya Peguam Syazli Mansur, Menteri KPKT dan YB Zuraidah dan Peguam Negara sendiri dipanggil sebagai saksi-saksi dalam prosiding inquest, supaya mahkamah dapat menyelidik jika terdapat sebarang bentuk tekanan dan arahan jahat dari pihak-pihak tertentu yang cuba mengganggu-gugat integriti proses inquest tersebut. Yang ketiga, menurut saksi pakar pantologi Profesor Dr. Shahrum, menuntut saksi pakar pantologi Dr. Shahrum dipanggil kembali untuk memberikan keterangan lanjut seperti yang dijadualkan pada awalnya. Nah, sekarang ni bila Syazli menarik diri, jadi maknanya tidak perlu panggil lagi Profesor Dr. Shahrum. Jadi kita menuntut dipanggil balik, dipanggil semula. Keempat, menuntut Peguam Negara supaya meletakkan jawatan kerana tidak lagi bersifat impartial di dalam tugasannya. Seterusnya, ummah tidak teragak-agak akan mengambil tindakan selanjutnya demi memastikan keadilan diberikan kepada keluarga Allahyarham Muhammad Adib. Ini termasuk jika terdapat bukti yang kukuh terhadap salah guna kuasa untuk melaporkan kepada pihak SPRM untuk diadakan siasatan terhadap pihak yang terlibat. Yang ketujuh dan terakhir, ummah juga tidak menolak kemungkinan akan mengadakan himpunan rakyat demi keadilan adib secara besar-besaran jika tidak ada tindakan yang positif dari pihak yang bertanggungjawab. Dan saya nak mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Peguam Syazli Mansur yang mana kita rasakan telah menjalankan tugas dengan baik dan kita berpuas hati terhadap performance beliau, menyebabkan akhirnya ada pihak tertentu yang merasa tergugat dan meminta beliau menarik diri.